Assalamualaikum, apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Firman Hajmah. Hari ini saya nak berkongsi sedikit cerita. Saya bersama dengan seorang doktor pakar, iaitu Datuk Dr. Zaidi yang merupakan colorectal surgeon di salah sebuah hospital swasta di Kota Baru. Saya sempat berjumpa dan menemu bual beliau tentang beberapa isu lah, terutama sekali tentang isu kesihatan. Mari kita bersama dengan Datuk Dr. Zaidi yang merupakan colorectal surgeon. Beliau akan memberi sedikit nasihat dan perkongsian kepada kita. InsyaAllah. Sama-sama saksikan. Saya sebenarnya apa yang saya share dalam TikTok saya tu lebih kepada my own personal journey, orang panggil. Personal experience. Yang saya kalau saya nak royak, saya tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Saya lebih kepada nak share my own experience. Sebab saya sendiri menghadapi maknanya benda-benda yang saya tertanya-tanya, benda yang mungkin masyarakat tanya juga. Contohnya, kecil manis ni boleh sembuh ke? Contoh, kan? Ya. Darah tinggi ni buat apa? Buat makan garam banyak ke? Lada boleh makan ke? Boleh makan ke? Ayam boleh makan ke? Daging? Saya ni ada gaut. Benda-benda gitu sebenarnya, saya sebelum tu saya memang tahu saya ni pakar bedah usus. Saya colorectal surgeon. Sebelum ni juga duk operate kanser usus, duk operate buasir, hemorrhoid, apa kita panggil fistula, colon problem macam-macam. Jadi bila saya sendiri tertanya-tanya, boleh ke tak ni makan gol ni? Ada siapa satu tahap? Saya tertanya. Bila saya tertanya, saya pergi jumpa lah member-member bila kita boleh access kan, as a doctors, macam saya sebagai lecturer. Saya panggil man tak apa tak? Lecturer nak pergi pasal-pasal apa minta pandangnya, accessible kan, easy accessible kan. Sama juga saya. Cuma kadang-kadang saya rasa macam I want to know further. Rasa macam tak puas. Bukan tak puas hati, takut salah faham, tak puas. So saya start mencari. Saya start cari maksudnya saya baca buku, saya start baca buku balik, tapi bukan buku mainstream. Saya kena baca. Kalau dulu saya baca textbook of surgery, textbook of colorectal surgery, nyakit-nyakit pasal bidan saya lah. Tapi saya kena explore lebih jauh. Lepas tu, bila saya pun baru nak start pandai social media, baru tahu YouTube, baru tahu Twitter, ads account, Instagram semua TikTok, ni. TikTok pun baru juga. Dulu Facebook, lah ni orang kata Facebook ni orang tua macam-macam kan. Jadi saya nak ayatnya, saya ikut beberapa pakar-pakar di barat, di US terutamanya. Dia orang guna social media, podcast, YouTube, macam-macam lah, Instagram. Very interesting. Dia share contohnya, kalau saya nak sebut selalu lah ni saya pagi tadi, saya makan telur. Sampai 3 butir, 4 butir sehari. Dan saya tak takut dah pasal kolesterol saya tinggi. Sebab saya rasa saya sudah faham. Dia banyak perbincangan. Saya tak takut dah. Dan saya rasa saya tak perlu ambil obat kolesterol sebab saya faham. Cuma saya bukan nak generalize you should stop obat kolesterol. Tidak bermaksud gitu. Kena faham lah. Dia banyak jenis kolesterol, dia banyak LDL, HDL, triglyceride, komponen-komponen dia, type A, type B pattern, LDL semua ni. Benda-benda gini. Kalau contohnya sebelum ni saya ingat, you kena kecil manis. Yes, you tak boleh dah. You tak boleh reverse dah. You kena makan ubat sampai bila-bila. Benda ni kena tanya balik. Betul ke tak ni? Dan ni ada kaitan dengan metabolic syndrome. Dia panggil chronic illness, non-communicable diseases. Benda-benda ni adalah berkait rapat dengan lifestyle kita. Food yang kita choose. It is not about bukan pasal makan banyak, makan sikit, exercise tak cukup teman. Perbincangan mengenai apa yang saya tertanya-tanya tu sebenarnya hebat. Perbincangan mengenai gapo punya penyakit ni contohnya. Adakah kecil manis ni boleh sembuh dengan tanpa makan ubat contohnya? Dengan cara lain. Sebab bila saya sendiri contohnya saya makan drug kan. Kalau antibiotik di 3 hari tu mungkin kita boleh tahan kan. Okey, kita boleh lah 4 hari ni. Tapi kalau kita nak makan for rest of the life, 10 years, 20 years, kadang-kadang saya mari mikir, jangan marah ke pesakit kalau dia kata malah makan ubat. Rupanya benda tu satu benda yang
kita kena mikir juga. Perlu kau tu. Ada benda-benda. Ni jangan salah faham. Saya jangan ingat saya nak suruh stop medication ni. Saya kena ayat awal-awal. Tapi apa yang saya nak sebut sini berkait dengan makan ni man. Maksud saya makan ni sebenarnya mempengaruhi kebanyakan penyakit yang kita hadapi lah ni. Kalau saya punya intro yang saya buat dalam TikTok, dia panggil penyakit metabolik. Metabolic syndrome. Metabolic diseases. Gapo dia meh? Contoh yang paling common, kita Kelantan dengan kecil manis, diabetes, hypertension, cardiovascular disease, penyakit jantung, stroke, dementia, nyanyuk, even setengah kanser. Penyakit-penyakit mati pucuk ni. Sebenarnya apabila saya my own journey ni kan, saya start explore, saya baca, saya dengar podcast. Lalu ni pun orang di Malaysia ni start dah budaya podcast. Cuma podcast tu kita buat tu biar bermanfaat lah. Biar untuk memberi satu kebaikan kepada masyarakat. Bukan semata-mata kita nak menimbulkan kontroversi, tak man. Tapi untuk kebaikan. Kita share experience, kita bincang untuk membawa kebaikan kepada masyarakat lah. Jadi apa yang saya nak kaitkan sini, saya start explore man. Sebelum ni contoh saya nak jaga. Saya mari kerja mesti saya akan makan. Pagi tu mesti saya makan. Mesti breakfast. Saya punya thinking lah. Dan breakfast pula mesti goni. Contohnya kena makan roti canai kau, kena makan roti kau, kena makan nasi kau. Kena makan air teh tarik kau apa mesti. Rupanya tidak semesti. Datuk bermula kajian ataupun study ni berapa tahun lepas? Berapa? Saya mula start tertanya-tanya bila saya duduk, masa tu saya duduk di Bangkok. Masa tu saya duduk di Hospital Chulalongkorn. Untuk saya buat subspecialty dalam colorectal. Saya tengok budaya orang Thai Bangkok makan. Lepas tu masa tu saya dah rasa bucik perut saya kan. Saya rasa bucik perut saya. Lepas tu bila saya makan di kantin Hospital Chulalongkorn tu, saya always minta dua, dia bagi dia nasi, dia bagi satu bekas kecil. Saya rasa tak cukup, saya minta dua sama. Lepas tu masa tu 2014. About 10 years back lah. Dua sama nasi saya minta. Dan saya perasan orang Sia Thai di sebelah saya tu dia tengok. Sebab dia orang makan sesoy. Saya makan dua nasi. Dua makuk. 2 cup tu. 2 cup. Lepas tu saya tengok dia makan so. Dan saya tengok dia perhati ke saya. Dia kata main mana ni makan banyak ni. Dan bila masa tu saya start explore. Saya sendiri pun masa tu saya start concern dah. Saya start blood sugar saya. Saya tengok pre-diabetic. Saya start nak tahu pasal kolesterol. Walaupun saya colorectal surgeon. Walaupun saya boleh pergi jumpa physician, saya pergi jumpa endocrine, tapi saya rasa kesihatan ni man, kita kena ambil tahu. Kalau saya nak sebut sini, jangan 100% serah kepada single doctors. Bolehkah saya buat statement gitu? Termasuklah saya lah. Kena ada second opinion juga. It is molek kita berbincang. Dan doktor kebanyakannya happy kalau kita berbincang. Kalau doktor tu marah berbincang, kalau saya rasa kita kena, saya rasa tak betul lah. Cuma mungkin kalau kesibukan ni bukan argue kan, jangan salah faham. Argue lain, berbincang. Jadi saya start question. Betul ke makan gau ni boleh menyebabkan gout? Betul ke makan gau ni tinggi kolesterol ni bahaya? Benda-benda ni banyak persoalan. Betul ke kalau aku kena kecil manis ni, aku kena makan ubat sampai bila-bila ke? Kalau aku kena kolesterol ni, kalau makan telur ni kolesterol tinggi bahaya ke lagu mana? Tak boleh kau makan daging? Betul kau makan daging ni menyebabkan kanser? A lot of question. Dan saya alhamdulillah, saya explore man. Saya follow beberapa top doctors dekat tapi English lah. Di Western world, di US terutamanya. Ada benda-benda bagus lah pasal US ni. Pasal isu Palestin ni tak karut lah tu. Real food ni tak ada. Saya pun nak suruh masyarakat semua fokus juga pasal isu Gaza. Jangan lupa untuk kita mendoakan untuk umat Islam di Palestin dan Gaza lah yang sedang menghadapi peperangan lah ni. Okey, jadi terima kasih ramai mari sayanya
kebetulan hari ini ada beberapa kes saja, insya-Allah. Terima kasih Datuk Dr. Zaidi di atas penjelasan perkongsian yang sangat bermakna itu tadi. Banyak yang telah pun dibincangkan oleh doktor yang seharusnya kita mengambil maklumat ini, pengetahuan ini untuk kita amalkan. Bukan sahaja untuk kita dengar, tetapi yang lebih penting ialah untuk kita amalkan demi kesihatan kita dan keluarga kita. Kalau tak boleh buat semua, jangan tolak semua. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam siri-siri yang akan datang, mungkin bersama dengan Datuk lagi ataupun beberapa ahli panel yang akan membincangkan topik kesihatan demi kesihatan bersama. Jumpa lagi, saya Firman Hajmah, sentiasa bersama dengan anda di mana jua anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.